Selipar anak ni Doraemon. Okey, ni kita dah settle dah ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry terlambat sikit untuk platform yang satu lagi ni. Minta maaf lambat sikit. Ini seperti biasa hari ni pukul 6 petang setiap Sabtu saya buat session soal jawab gardening. Soal jawab gardening, boleh tanya saya apa saja soalan berkenaan gardening dan saya akan jawab secara live kat sini. Okey, boleh tanya apa-apa soalan berkaitan dengan gardening saja. Minta maaf untuk platform ini. Saya minta maaf, tadi saya dah sebut dah. Ada tak yang punya yang cermin yang tulis baca yang bawa pergi tu, yang Wira benih tu. Jadi sepatutnya kami buat dekat luar juga hari ni, dekat outdoor, dekat kebun kecil tepi rumah kami. Tetapi malangnya hari ni hujan lagi, tak boleh nak buat dekat luar. So hari ni kita continue buat dekat dalam ni. Okey, kita nak cerita apa lagi sambil-sambil tu. Okey, teh bunga telang tadi ni yang sedang saya promotekan sekarang ni. Alhamdulillah sambutan sangat baik. Teh bunga telang biru adalah hasil tanaman kami sendiri dekat kebun tepi rumah kami ni, dekat kebun tepi ni. InsyaAllah satu hari nanti, minggu-minggu yang akan datang, saya akan tunjuk sendiri pokok bunga telang biru kami ni macam mana. Dah sangat besar lah pokok tu, dan sentiasa menghasilkan bunga dia berterusan. Hari-hari memang banyak sungguh bunga dia. Tak, kalau nak makan sendiri memang tak termakan, nak guna sini memang tak terguna. So jadi kita gunakan, kita kumpul hari-hari, kita petik hari-hari dan keringkan untuk dijadikan teh bunga telang dalam dalam uncang teh. So jadi ia lebih mudah. Kita guna uncang tu, recommended ialah satu uncang tu untuk 1 liter air. Kalau kita guna air masak, air biasa dalam suhu bilik pun boleh. Letak je satu uncang tu dengan air. Hari tu kita bawa pergi grow market, bubur air biasa kat dalam tu dan biarkan hingga 5 ke 6 jam ataupun semalaman, dan dia akan bertukar menjadi biru dan boleh digunakan terus. Itu kalau kita guna air pada suhu bilik. Ataupun kalau nak cepat, guna air panas, air masak panas, air mendidih. Itu lebih cepat. Dan recommended dia ialah satu uncang tu untuk 1 liter air. Okay. Boleh, dia memang sangat berfaedah lah. Air bunga telang biru ni, bunga telang ni sebenarnya dia ada 2 jenis. Ada bunga telang biru dan ada juga bunga telang putih. Dia ada 2 jenis. Dua-duanya daripada keluarga spesies yang sama, tetapi mengikut kajian, mengikut research yang dilakukan oleh bukan saya tapi orang-orang yang lebih pandai lah, orang ni medical journal apa semua, mereka mengatakan bunga telang biru adalah lebih berkhasiat daripada bunga telang putih. Dia punya apa benda, dia punya khasiat dia tu, nilai-nilai perubatan itu lebih tinggi untuk bunga telang biru. Yang antaranya adalah untuk menstabilkan tekanan darah tinggi, menurunkan kadar gula dekat dalam darah, dan juga memberi apa, dia membantulah pemulihan otak, especially dalam motor skills ni. Dan jadi maknanya dia memang sangat sesuai lah untuk stroke survivor seperti saya. Dan hari tu dalam masa pergi grow market dekat dalam kotak tu, so jadi sebagai seorang stroke survivor macam saya ni memang sangat sesuai lah, kerana apabila kita mula kena stroke ni, perkara pertama yang kita kena jaga ialah tekanan darah tinggi. Kerana tekanan darah tinggi itulah sebenarnya punca dia yang mengakibatkan kejadian stroke tu. Jadi kalau macam saya kena ischemic stroke, di mana ada salur darah yang tersumbat dan juga tekanan darah tinggi. Dan ada juga semua orang yang lebih teruk adalah mungkin boleh kena yang dipanggil hemorrhagic stroke, yang itu melibatkan pendarahan dekat di dalam kepala lah. Assalamualaikum, nak tanya, can toddlers drink air bunga telang? Toddler saya tak recommend sangat, tapi anak-anak kecil tak apa minum. Anak-anak kami memang minum. Anak-anak kami semua berumur 6 tahun ke atas, mereka semua minum, memang tak ada masalah. Terima kasih. So but for toddlers, I think yang tu maybe puan boleh tanya orang yang lebih arif lah. Tapi pada saya tak recommend lah. Tapi kanak-kanak tak apa, boleh 6 tahun ke atas tak apa.
memang 6 tahun, anak kami yang 6 tahun ke atas pun, yang 6 tahun pun kami bagi minum hari-hari. Kami letak sebotol dalam peti air, jadi anytime diorang boleh minum. Ya, better 6 years old and above. Okey, sementara tu juga saya nak tunjuk something ni. Sementara kita nak tunggu soalan-soalan lain. Ya, ini kami diberi penghormatan lah untuk menjadi sebahagian daripada ni lah, inisiatif Rizab Benih Community. Kejap kat sana saya tunjuk kejap tunjuk kat belah sini dulu. Ini adalah inisiatif Rizab Benih Community, di mana wakil daripada kumpulan ini telah datang melawat kebun kecil tepi rumah kami ni. Mereka buat inventory lah atas apa perkara-perkara yang tanaman-tanaman yang ada dekat kebun kami ni. Dan mana yang pentingnya ialah apa yang kami buat di sini ialah selain daripada menanam pelbagai jenis tanaman, kami ada tanam pelbagai jenis sayuran, tanaman ubatan, tetapi yang paling pentingnya ialah kami keluarga kami sekeluarga save biji benih kami sendiri. Save biji benih kami sendiri daripada hasil tanaman yang ada dekat kebun kecil tepi rumah ni. Itu adalah sangat penting kerana untuk ini yang dikatakan inisiatif Rizab Benih Community. So jadi setiap komuniti, memang saya banyak terlibat dengan pelbagai kebun-kebun bandar, kebun-kebun komuniti seluruh negara lah, sampai seluruh negara, semenanjung lah saya dah terlibat dengan banyak kebun-kebun komuniti, dan di mana saya memberikan khidmat nasihat kepada mereka tentang cara-cara untuk kita save biji benih sendiri. Yang pentingnya ialah cara-cara untuk kita save biji benih sendiri, cara-cara kita nak mengumpul biji benih heirloom. Heirloom tu maknanya biji benih warisan. Tu yang dikatakan biji benih warisan lah. Kerana cara dia berbeza lah daripada kita nak harvest untuk makanan berbanding dengan kita nak harvest untuk biji benih. So ini yang dinamakan dalam ni kami sangat berbangga lah dapat to be part of this community lah, inisiatif Rizab Benih Community. So dekat bawah ni ada tulis ni simpan, kongsi, jual hak warisan petani. So jadi biji-biji benih yang kita tanam, yang kita hasilkan sendiri ni, ini adalah hak warisan petani. Warisan petani macam saya dan tuan-tuan semua. Ini yang saya nak jadi inisiatif Rizab Benih Community. Mereka datang ke rumah, dia buat inventory atas apa tanaman yang ada, dan cuma itu kita masukkan, dan saya dimasukkan sekali, 3Q sekali ni kami dimasukkan sekali kat dalam database inisiatif Rizab Benih Community. Ini adalah bersama dengan beratus-ratus lagi lah petani-petani rumah, petani-petani komersial yang mana berusaha untuk menghasilkan biji benih sendiri, biji benih warisan, biji benih heirloom, biji benih yang lebih mesra alam lah, yang boleh kita simpan bertahun-tahun, boleh kita wariskan kepada anak dan cucu kita nanti. Itulah yang inilah kami pun dapat ni adalah dinamakan Wira Benih. Okay, so jadi dekat sini kami itulah saya selalu sebut dekat dalam store saya, unless stated, ialah segala biji benih yang saya jual dekat dalam store ni adalah hasil daripada kebun kecil tepi rumah kami sendiri. Jadi kalau yang berdekatan, saya daripada Nibun Tebas, seberang Perai, Pulau Pinang. Kalau yang berdekatan kat sini memang orang dah biasa dengan saya. Diorang datang ke rumah, cari anak pokok, cari biji benih, dan di samping itu mereka belajar cara-cara tanaman, cara-cara untuk kita simpan biji benih. Simpan kita, macam saya kata tadi, kita harvest
untuk makanan dan juga harvest untuk biji benih ada perbezaan sedikit. Kalau kita harvest buah dan kita ambil biji daripada buah tersebut untuk tanam, tak semestinya menjadi. Ada cara yang berbeza dia. Ada cara berbeza dia, sikit je perbezaannya. Ini semua yang selalu saya berkongsi dengan pengunjung-pengunjung kami. Dan satu lagi, bila datang ke rumah kami sendiri, di kebun kecil tepi rumah kami sendiri untuk anak-anak pokok ke ataupun nak ambil hasil-hasil kebun yang kat sini ni, kami tak kira harga, kami kira ikut seikhlas hati. Itulah sebabnya bila setiap posting-posting saya dekat dalam platform yang biru ni, saya banyak share kat sana. Kerana saya daripada dulu saya banyak menulis, berkongsi secara penulisan, dan itu dah banyak saya kongsi dekat dalam platform yang color biru ni. Live video macam ni saya baru lagi, pengalaman tak sampai setahun pun lagi. Tapi menulis memang dah banyak sebenarnya. Bertahun-tahun dulu sejak saya mula buat kebun dulu, saya dah menulis, berkongsi ilmu gardening bersama dengan tuan-puan dan semua dekat dalam platform color biru ni. So jadi boleh baca penulisan perkongsian saya melalui tulisan dekat dalam platform ni. Cari Nazrul Azam, tengok muka saya tu, yang itulah dia. So dekat dalam tu saya ada antara hashtag yang saya guna ialah seikhlas hati. Kerana bila datang ke rumah, ke kebun kecil tepi rumah kami, nak minta anak pokok, nak ambil anak pokok, nak ambil hasil kebun, kadang-kadang orang datang ambil daun saca inci, kadang-kadang orang datang minta daun lemuju, orang minta daun setawar, macam-macam lah, apa-apa, daun sena, buah sena, biji sena dia orang minta. Itu semua kita kira bagilah ikut ikhlas hati. Beli aiskrim bagi kat 3 kilo ni pun dah alhamdulillah, dah cukup, alhamdulillah. Okey, teruskan nak tanya soalan apa-apa nak tanya, boleh tulis dekat bawah ni, boleh type dekat bawah soalan-soalan apa pun nak tanya. Sopa je dekat sini ya. Kalau nak tanya apa-apa soalan, tulis dekat sana, tulis dekat bawah tu, soalan yang berkaitan dengan gardening sahaja. Okey. Biasanya saya akan buat session ni lebih kurang 45 minit ke sejam macam tu lah, bergantung kepada banyak mana soalan. Okey. Lagi. Okey, adik ambil kan. Ambil yang tu. Okey, sambil-sambil tu saya nak share satu lagi benda lah. Okey, yang ni ini saya simpan untuk 1 atau 2 hari lah. Benda-benda ni bahan dapur. Okey. Yang ni tengok kulit bawang, uncang teh bunga telang, lepas tu daun stevia yang bekas rendam. Ini semua ni saya kumpulkan sampai dah banyak macam ni untuk kita letak dekat dalam kita punya, dekat kami punya planters box lah. Nanti kumpul dekat kotak nombor 2. Okey. Ini semua antara bahan-bahan yang kita boleh simpan, bahan-bahan dapur, bahan-bahan buangan dapur yang kita boleh simpan dan pun kita gunakan sendiri kat kebun. Antara yang paling best untuk kita gunakan ialah kopi, serbuk kopi yang dah terpakai, kopi yang dah dipakai, yang dah digunakan, serbuk kopi ataupun uncang kopi. Itu semua adalah paling baik untuk digunakan, kerana itu adalah baja kopi yang percuma, yang free, baja kopi yang free. Itu yang cuma syarat dia yang dah digunakan, jangan guna kopi fresh. Yang guna kopi fresh, jangan buka beli sebungkus kopi 2-3 ringgit. Serbuk kopi ni dekat kedai, lepas tu kita buka plastik tu, tuang terus kat pokok. Itu tak boleh, yang tu terlalu kuat. Itu yang serbuk kopi fresh ni kandungan asid dia tinggi dan boleh merosakkan pokok. Jadi kita kena proses sikit dulu. Cara nak proses serbuk kopi ni sebenarnya tak susah, senang je. Kita bancuhlah buat kopi. Tapi serbuk tu kita simpan, jangan kita buang. Serbuk yang lepas hasil daripada bancuhan kopi tadi tu, yang kita letak dekat peldu pokok, dekat tanah. Kita boleh guna, kalau tak bubuh dekat pokok, kita gunakan sebagai untuk kita buat kompos pun boleh. Kompos kita nak buat dekat rumah sebenarnya tak susah, senang saja. Ada bahan-bahan yang kita boleh gunakan. So antaranya kopi lah. Kopi ni serbuk kopi terpakai ni dia sebenarnya mengandungi
kandungan, antaranya kandungan nitrogen yang tinggi dan juga ianya sesuai untuk pertumbuhan tanaman, dan juga meningkatkan kesuburan tanaman apabila memberikan menggalakkan penghasilan klorofil. Klorofil tu maknanya daun hijau tu, pokok yang hijau tu. Hijau tu lah bahan yang menjadikan tanaman tu hijau ialah klorofil. Klorofil tu bahan dia klorofil. Jadi bila kita guna kopi, dia promotes the production of chlorophyll dekat dalam tumbuhan tersebut. Jadi tapi yang pentingnya jangan guna kopi yang fresh. Kita proses dulu. Cara kita proses senang je. Kita bubuk air, kita minum kopi, bubuk air panas, kopi tu, bancuh kopi, tapis, ataupun kalau guna uncang kopi, guna uncang kopi saja. Dan kemudian bila dah guna tu, lebihan tu, serbuk lebihan, uncang lebihan tu, yang itu yang kita gunakan dekat pokok. Itu je, senang je. Itu saja cara kita nak proses. Free kita boleh dapat. Minum kopi pun sedap, dapat hasil lebihan serbuk kopi tu pun kita boleh bubur dekat pokok. Macam tu je, sedang, mudah. Dia tak payah lagi kita nak beli baja kopi lagi. Baja kopi pun sekarang ada harga juga lah. Dulu masa saya ingat, masa mula-mula dulu orang jual baju kopi tak apa nak laku sekarang. Tapi sekarang ada harga dah baju kopi ni. Selain daripada tu, uncang teh pun kita boleh guna. Serbuk teh pun kita boleh guna sebagai tapi serbuk berbanding dengan serbuk kopi, serbuk kopi dan serbuk teh, serbuk kopi adalah lebih baik daripada serbuk teh, kerana serbuk teh sebenarnya tidak mengandungi sebarang nutrien yang penting untuk tumbuhan. Dia cuma apa yang ada cuma serbuk teh ni dia cuma untuk, dia lebih kepada conditioner tanah. Dia melembutkan tanah, dia memberikan bahan organik untuk organisma dekat dalam tanah itu makan, untuk menggalakkan pertumbuhan cacing, pembiakan cacing. Jadi semua benda macam tu, conditioner tanah. Dia sebenarnya daripada segi nutrien dia tak ada nutrien sangat lah berbanding dengan kopi. Kopi lebih baik. Tapi kalau daripada kita bazirkannya dengan membuang begitu saja, kita letak dekat pokok pun tak apa. Juga ianya boleh digunakan sebagai bahan dekat dalam kompos. Kompos kita nak gunakan, dia ada dua bahan yang kita boleh guna, iaitu bahan hijau ataupun bahan green or brown material yang kita boleh gunakan sebagai kompos. Yang ni saya rasa mungkin kita ceritakan di minggu hadapan lah, cara-cara dan bahan-bahan yang kita boleh gunakan sebagai kompos. Okey, saya terlupa nak masukkan satu lagi produk dekat sini, iaitu sekejap kita tengok ada tak boleh masuk tak. Salah satu benda yang kita ada dekat sini ialah baja cecair. Baja cecair ni iaitu baja organik baja organik yang kami hasilkan ni, yang kita hasilkan sendiri dekat rumah ni. Baja ayam pun ada juga. Saya ada jual dekat dalam store ni, boleh browse terus kat dalam store kami ni. Okey, ni satu saya nak promote kat sini ialah sorry saya tak boleh tunjuk dekat sini tak boleh tunjuk. Okey, satu lagi benda yang saya nak tunjuk dekat sini ialah ini adalah enzim homemade juga, homemade enzim. Kalau tuan-puan boleh tengok dekat dalam saya punya store yang colour orange tu ada, store yang colour merah tu pun ada. Saya ada 3 online store. Tuan-puan boleh tengok boleh klik dekat link kat bawah ni. Dekat dalam tu ada senarai online store saya, boleh klik dekat link kat situ. Ini untuk platform biru ni. Tengok dekat situ kat bawah kat komen tu ada satu link kat sana kan. Ada satu link kat sana, tuan-puan boleh tekan kat situ. Bila tekan tu akan keluar semua senarai store online. Saya ada 3 kat situ. Boleh pilih mana-mana satu dan boleh tengok antara produk yang ada dekat dalam online store saya adalah ini enzim. Enzim ni adalah hasil kami buat sendiri dekat rumah ni. Saya dengan 3Qs ni, diorang pun dah pandai dah buat. Diorang pun dah tahu dah bahan apa yang digunakan untuk
menghasilkan enzim ini, iaitu antaranya adalah beberapa jenis buah-buahan, bukan semua jenis buah. Bukan semua jenis buah, ada beberapa jenis buah. Nak cerita kat sini panjang cerita dia, tapi kalau insya-Allah nanti saya akan buat satu kelas, saya akan buat satu workshop, setengah hari punya workshop. Jadi di situ saya boleh ceritakan satu persatu cara-cara saya menghasilkan formula-formula ataupun resepi-resepi penghasilan pelbagai jenis baja yang kami gunakan sendiri dekat kebun kecil tepi rumah kami ni. Okey, sambil-sambil tu boleh terus tanya soalan, jangan stop tanya soalan, terus tanya soalan, apa-apa benda nak tanya silakan tanya. Okey, enzim ni kita hasilkan menggunakan beberapa, ada kombinasi beberapa jenis buah-buahan. Ya, bukan semua jenis buah-buah, ada buah-buahan tertentu yang digunakan, dan juga beberapa jenis tumbuhan juga, daun-daun dan batang tumbuhan. Dan juga kita gunakan sedikit cultured bakteria, dan kita adalah beberapa bahan lagi, tapi semua bahan-bahan dapur yang kita boleh gunakan sendiri. Dan ia melalui proses fermentasi. Fermentasi tu maknanya kita peramkan bahan-bahan ni dekat dalam bekas dulu. Kita peramkan dulu biar ia melalui proses fermentasi secara natural dengan bantuan daripada bakteria, cultured bakteria yang kita masukkan dekat dalam bahan-bahan tersebut. Dan juga kami gunakan juga molas ataupun gula merah. Dia sejenis gula merah, tetapi gula merah ni adalah gula merah yang berkualiti yang sangat rendah. Ya, kenapa kualiti sangat rendah? Sebenarnya kita gunakan gula merah yang kualiti yang paling rendah untuk tujuan penghasilan baja, kerana gula merah ni hanyalah digunakan sebagai makanan untuk bakteria-bakteria yang ada dekat dalam enzim yang kita hasilkan tadi. Jadi fungsi gula merah ni adalah sebagai makanan dia, dan untuk memanjangkan tempoh dia yang kita boleh simpan. Jadi dengan adanya gula merah ni, dengan campuran gula merah ni, enzim ini yang kita simpan dekat dalam botol macam ni, ianya boleh bertahan sehingga 2 ke 3 tahun, 2 tahun lebih ke 3 tahun, 2,5 ke 3 tahun kita boleh simpan. Dan cara gunanya, kalau kita gunakan botol kecil ni, dan cara gunakan ialah kita bancuhkan dulu satu penutup botol ni dengan air sebanyak 1 liter. Jadi sangat-sangat sikit sebenarnya kita gunakan satu penutup dengan 1 liter air. Dan kemudian kita boleh bergantung pada penggunaan tuan-puan dan puan-puan, kita boleh gunakan secara spray ataupun kita gunakan sebagai kita siram macam biasa. So jadi untuk semua jenis baja-baja yang kami jual kat sini, baja-baja cair organik yang kami jual kat dalam store ni, kita ada tiga jenis yang kita tengok sana ni pun tak ingat. Satu baja penggalak pertumbuhan, satu baja untuk penggalak buah, enzim. Tiga jenis baja. Satu lagi 4. Satu lagi adalah baja amino acid. Amino acid ni dia fungsi dia lain yang kita cerita. Ada masa sikit kita cerita lagi. Okay, so jadi keempat jenis baja yang kita ada ni, dia satu yang bestnya ialah kita boleh ikut kerajinan kita tuan-puan sendiri. Tuan-puan boleh gunakan hari-hari nak guna pun boleh. Adik cuba tengok kat luar ada tak baja yang dekat atas meja. Botol-botol kecil. So jadi kalau rajin nak guna hari-hari pun gunalah, tak ada jadi masalah. Ini sangat-sangat berbeza dengan baja sintetik lain, baja sintetik, baja kimia. Kerana baja sintetik atau baja kimia ni dia ada tempoh penggunaan dia sendiri. Seminggu sekali ke, 2 minggu sekali ke, tak tahu. Saya pun dah banyak tahun dah berbelas-belas tahun dah saya tak guna baja kimia, baja sintetik ni. So jadi dia ada tempoh dia tersendiri. Jadi kalau kita terlebih guna, pokok akan melecur, pokok akan mati. Tapi kalau baja-baja organik macam ni, tuan-puan rajin hari-hari nak siram, buatlah. Hari-hari nak siram pun buatlah.
Okey, jadi berbalik kepada enzim ni ya. Enzim ni sebotol RM5 saja, 250 ml, botol kecil ya. Lagi kita tengok kali, tolong cari. Ada tak yang dekat luar nak tunjuk. Okay, so jadi sebotol kecil macam tu dulu. Ini enzim ni saya marketkannya sebagai enzim pelbagai guna. Kerana dia memang sangat-sangat banyak kegunaan dia ya. Kalau untuk selain daripada berkebun pun banyak juga kegunaan dia. Ya, macam sekejap sebentar ya. Banyak kegunaan dia ya. Jangan malu-malu, jangan segan nak tanya soalan, type je dekat komen, type dan send dekat komen, dan insya-Allah saya akan menjawab segala persoalan anda. Memang nama program ni pun ialah Gardening Q&A with Azam Petani OKU. Q&A, question and answer. So jadi jawab tanya apa-apa saja soalan, dan insya-Allah saya akan cuba untuk menjawab pertanyaan tuan-puan dan puan-puan semua. So jadi antara kegunaan daripada aspek berkebun gardening ialah satu, enzim ni adalah kita boleh gunakan sebagai penggalak akar. Kalau tuan-puan selalu membiarkan tumbuhan melalui cutting, yang ini kita selalu guna macam pokok pudina, daun laksa, beberapa jenis ulam lah. Apa nama ulam tu? Ada ulam tu yang diorang suka makan ni. Jenis-jenis yang mana yang kita boleh biarkan melalui keratan melalui keratan rentas tu. Jadi melalui keratan tu selalunya kita beli hormon pengakar kan, yang serbuk tu kan. Kita beli hormon pengakar, kita celup dalam tu, ataupun kita bancuh dengan air, celup dalam air bancuhan tu, dan kemudian baru kita tanam. Ini untuk adalah satu cara untuk yes, bawa masuk. Tak mau. Itu adalah satu cara untuk kita increase chances untuk keratan tersebut hidup. Jadi tapi sebenarnya sebenarnya faktor pertumbuhan keratan tu bukannya bergantung kepada hormon pengakar tersebut. Ada sebenarnya, yang tu insya-Allah saya akan tunjukkan. Yang ini adalah sebenarnya kepakaran koyum Q nombor 1. Kepakaran dia memang cukup pakar untuk membiarkan tumbuhan melalui keratan. Keratan yang dibuat, kalau 10 keratan dia buat, selalunya 9 ke 10 tu ataupun semua 10 tu menjadi. Dia akan keluar akar, dia akan tumbuh, akan jadi pokok yang baru. Memang dia cukup pandai. Cara dia macam mana, minggu depan kita suruh dia tunjuk. Kadang-kadang saya buat pun tak boleh dapat 100% macam dia buat. Memang dia cukup pakar. So itu bukanlah bergantung kepada hormon pengakar tu, tetapi cara kita buat tu. So jadi tetapi hormon pengakar yang sebut-sebut putih tu, itu semua adalah chemical, sintetik. Dan saya memang tak suka guna bahan-bahan input pertanian sintetik. Saya memang tak akan guna. Saya memang tak beli dan tak akan guna. So, jadi enzim ini juga boleh digunakan sebagai hormon pengakar. Caranya ialah sopa juga kita bancuh macam tadi, satu penutup. Okey, ni kali dah buat. Ini dah hormon dia, botol kecil macam ni. Satu penutup ni je. Okey, satu penutup macam ni kita bancuhkan dengan 1 liter air. Dan kemudian kalau kita bergantung apa yang tujuan tuan-puan nak buat. Kalau tuan-puan nak spray, boleh spray. Kalau nak tuang kat atas tanah pun boleh tuang. Ataupun kalau nak guna sebagai hormon pengakar, bubur dekat dalam satu bekas dan letakkan keratan tersebut, dan biarkan ia menjadi dia akan lebih cepat mengeluarkan akar. Dan bila dah keluar akar, kita boleh terus tanam, transfer ke pasu yang lebih besar, yang mana chances untuk dia hidup memang 100% lah, kerana dia dah keluar akar, dia dah ada akar. So jadi itulah kelebihan dia bila kita gunakan enzim macam ni. So dia ada tadi kalau kita guna sebagai hormon pengakar, kalau kita spray dekat pokok pun boleh. Dia membantu meningkatkan keupayaan dia untuk menyerap untuk menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Dan kalau kita tuangkan kita siram atas tanah, selain daripada menggalakkan penyerapan nutrien oleh akar, ia juga boleh meningkatkan
dia boleh feed the bacteria yang ada dekat dalam tanah. Dia memberi makan kepada bakteria lain kat dalam tanah, beneficial lah, bakteria yang beneficial kat dalam tanah. Yang bila ada banyak bakteria beneficial kat dalam tanah, maka tanah kita lebih subur, cacing pun lebih banyak hidup. Bila lagi banyak cacing yang ada dekat dalam tanah tu, maka maknanya lebih suburlah tanah kita tu. So jadi memang pelbagai guna enzim. Ini semua adalah hasil fermentasi daripada ada 3-4 jenis buah-buahan dan 2 jenis sayuran, dan juga sedikit cultured bakteria yang kita peramkan dan kemudian kita tapis dan jadikan dalam bentuk macam ni. Dia color coklat ni adalah color daripada gula merah tu lah, molasses tadi tu. So yang ni satu penutup ni kita bancuhkan dengan 1 liter air saja, macam tu, dan boleh terus guna. Dan satu lagi perkara, air yang kita gunakan tu adalah sebaik-baiknya kita gunakan air tanpa klorin. Ya, itu adalah satu pantang dia. Pantangnya dia tak mau air dengan klorin. Sebabnya ialah dekat dalam setiap botol baja yang kami hasilkan, ianya mengandungi bakteria yang beneficial untuk tanaman, untuk tanah dan untuk tanaman. So jadi klorin yang ada dekat dalam air tu tujuannya ialah untuk membunuh bakteria, kan. So jadi bila kita gunakan air yang ada klorin, maknanya bakteria dekat dalam baja kita pun matilah. So jadi tak jadi apa, kerana bakteria yang sepatutnya kita gunakan kat dalam, yang sepatutnya beneficial untuk tanaman kita tu, semuanya mati akibat daripada air yang ada klorin. So jadi air yang kita boleh gunakan untuk air yang sebaiknya kita gunakan ialah air tanpa klorin, iaitu ya betul, air hujan. Air hujan adalah yang terbaik kita boleh gunakan. Air hujan memang air natural lah, air yang paling asli. Ya, air yang paling asli yang tu kita boleh gunakan. Okay, tetapi bukan semua orang boleh kumpul air hujan. Kadang-kadang kita duduk dekat apartmen, mana nak kumpul air hujan, kan. So alternatifnya ialah kita boleh gunakan air tapis, ya. Siapa ada penapis air kat rumah tu boleh guna juga. Ataupun kalau tak ada sangat air pipe tu, tuan-puan boleh kumpulkan dekat dalam besen ke baldi ke apa-apa, whatever lah. Kumpulkan dia dan biarkan semalaman. Bila kita dah biarkan semalaman, most of the chlorine kat dalam air pipe tu dia akan evaporated dan kandungan klorin dia tu dah hilang lah. So jadi kita boleh gunakan. Jadi maknanya air pipe tu pun boleh guna, tetapi kumpulkan dekat dalam bekas yang terbuka lah. Jangan kita kumpul kat dalam botol, lepas tu kita tutup botol tu pula, tak jadi. Bekas yang terbuka, besen ke, so paling senang kita guna besen atau baldi, isi air tu dan biarkan semalaman. Esok kita boleh guna 24 jam lah. Kalau buah strawberry selalu sesuai pakai tanah campuran jenis apa, ya, saya baru mencuba buat. Okey, strawberry biasanya sebaik-baiknya kita guna kita guna tanah yang poros, yang poros maknanya yang air tu dia cepat mengalir keluar. So jadi kalau tuan-puan perasan, kalau siapa tak pernah kan, jika tuan-puan pergi dekat Cameron Highland, pergi dekat tempat orang tanam strawberry, biasanya kita tempat dia tak guna tanah, dia guna macam jenis-jenis sabut kan, jenis sabut ke sebut kayu apa, lebih kurang tu kan, sebagai dia punya medium tanaman. So jadi dia dekat sana tak apalah, kerana dia guna dripping. Okay, kalau dekat sini kita masih lagi perlu menggunakan tanah kerana untuk mendapatkan nutrien daripada tanah tersebut. Tetapi sebaik-baiknya kita campurkan sekali dengan coco peat. Coco peat tu adalah sabut kelapa, sabut kelapa. Tapi kalau boleh dapat sabut kelapa original daripada buah kelapa tua terus pun boleh, tetapi kena hancurkan dia sikit lah. Ataupun susah boleh beli. Tu mana-mana kedai nursery ada jual sabut kelapa. Rasanya standard lebih kurang RM3-4 lah sebungkus. Itu memang sabut kelapa murah. Dan sebaiknya kita guna sabut kelapa yang halus. Jadi kita campurkan dengan tanah biasa ataupun tanah kompos pada kadar 2:1. 2:1 nisbah dia, 2 tanah dan 1
sabut kelapa yang halus, dua pada satu. Jadi maknanya untuk pengiraan nisbah macam ni senangnya macam ni lah. Kita ianya bergantung pada bekas yang kita guna untuk mengukur. Contohnya kalau kita guna cebok air tu penuh, satu kita cebok besar sangat. Kalau kita guna bekas lah, contohlah bekas satu bekas lah macam ni, satu bekas tu okey, kalau nisbah dia 2:1, dua bekas tanah tu campurkan dengan satu bekas yang sama sabut tadi tu, campurkan betul, dan kemudian baru kita gunakan sebagai media tanaman untuk strawberry. Dia tak mau tanah yang terlalu padat. Itulah fungsinya kita guna sabut tadi tu. Sabut tu dia membantu pengaliran air yang lebih baik, dan di samping tu dia memberi ruang untuk akar tu berkembang dengan baik. Jadi itu yang paling saya recommend. Boleh boleh campurkan sendiri tanah pada kadar 2:1. 2 tanah kompos, 1 sabut kelapa yang halus. Ya, kalau yang baik yang guna yang halus lah, Itu yang paling baik ya. Okay, 2:1. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi boleh teruskan tanya. Kalau tidak sebentar lagi saya nak berhentilah sebentar lagi. Okey, dekat kebun kecil tepi rumah kami ni ada dulu saya ada banyak tanam sayur lah, tapi sejak sakit ni susah sikit nak maintain, susah sikit nak jaga. Anak pun dah makin besar. Kalau tak dulu mereka banyak boleh tolong saya, tapi makin besar maknanya diorang komitmen sekolah tu lebih banyak lah sekarang ni. So komitmen mereka dekat sekolah tu lebih banyak, jadi masa dekat kebun tu kurang sikit lah. Jadi saya tak boleh nak fully mengharap pada mereka untuk membantu menjaga pokok-pokok sayur. Pokok-pokok sayur ni dia memang penjagaan dia lain sikit. Penjagaan dia senang cerita lebih manja lah, lebih manja. Kalau kita tak manjakan pokok-pokok sayur kita tu betul-betul, memang susah lah kita nak dapat hasil yang baik. So jadi dekat sini, dekat kebun kecil tepi rumah ni, kami punya pokok sayur tu pun taklah apa banyak sekarang ni. Cuma kami tanam benda sayuran-sayuran yang memang selalu kita makan lah. Contohnya sekarang ni kita ada salad, kita ada cili, of course mesti kena ada kat sini, cili dan cili padi, kerana itu adalah itu memang makanan ruji lah untuk my wife dengan Q nombor 1. Dia orang ni memang hantu cabai tu, boleh makan ni. Ya, benih matahari ni jenis yang ada kuaci. Ya betul, jenis yang kuaci. Adik tengok buka ni, betul lah memang ada kat depan ni. Oh, tolong ni. Macam jatuh. Okay, buat. Nah, ni dia macam kuaci ni. Kita boleh buka kulit dia. Ada lagi tak? Oh, ada lagi tak? Matahari dalam ni. Okay, so nampak kuaci. Dia kuaci tapi bukannya jenis kuaci yang hitam putih tu yang ada jaga hitam putih tu. Dia memang color macam ni ya. Dia ni apa? Dia ni giant. Ni giant sunflower. Walaupun biji benih tu nampak kecil, tapi dia punya bunga dia nanti tu memang besar, lagi besar daripada tapak tangan ni. Memang besar. Bila dia besar, bunga tu besar, tapi biji dia kecil-kecil macam ni. So jadi daripada satu bunga tu memang dapat beratus ribu biji dia. Memang banyak semua, memang besar-besar muka dia pun ada. Yang ni yang kita ambil tu. Yang ni yang kecil kan. Ini yang kecil ni pun lebih kurang tu jugalah. So jadi kalau kita tak tandakan betul-betul, mungkin boleh tertukar. Yang memang jenis kuaci, tapi bukan jenis kuaci yang berjalur hitam putih tu. Yang tu jenis lain, yang tu kami tak ada kat sini. Semua yang ni memang jenis yang putih kelabu macam tu. Jadi tu biji benih matahari. Okey, terima kasih tuan.
pertanyaan, ada apa-apa nak tanya lagi, boleh tanya lagi. Tak mana kita stop dulu ya, terlupa. Oh, okey lah. Macam dekat sini ni, sayur-sayur yang kita tanam kat sini sekarang ni kita ada salad, kita ada cili padi, bendi pun ada. Kita tengok kat sini. Bendi apa lagi kat depan tu? Adalah few sayur-sayuran biasa lah. Sayur-sayuran yang jenis tak payah nak jaga teruk sangat. Bendi dengan roselle pun selalunya ada lah kat sini. Kerana bendi tu pun antara sayuran favourite kami kat rumah ni. Dan roselle pula memang kami selalu tanam untuk kita buat air dia. Air tu sedap lah, air roselle ni. Rasa macam masam-masam sikit lah. Itu pun satu jenis tanaman yang sangat beneficial lah untuk kesihatan. Kerana dikatakan, bukan saya kata, tapi research yang mengatakan, saya baca dan fahamkan saja, mengatakan bahawa roselle ni adalah satu jenis yang mengandungi kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Okey, terima kasih Puan Adriana. Alhamdulillah, terima kasih. Saya akan proses Puan punya order secepat mungkin. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Hari Isnin saya akan hantar pesanan-pesanan Puan ya. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Okay, so kalau roselle tu dikatakan satu tumbuhan satu bunga lah yang mengandungi kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Dan satu fun fact yang mungkin tak ramai yang tahu ialah roselle dan juga bendi adalah daripada keluarga yang sama. Dan satu lagi ahli keluarga daripada dua-dua ni ialah apa dia? I think ini mesti ramai yang tak perasan. Roselle dan bendi juga adalah ahli keluarga bunga raya. Ni sekarang ni hari Malaysia ni dapat tengok banyak bunga raya decoration kan. Bunga raya, bendi, roselle daripada keluarga yang sama. Ya, kumpulan keluarga yang sama. Itu adalah salah satu fun fact je lah. So jadi bila kita, salah satu good practice apabila kita berkebun, especially di rumah macam ni, ialah kita mengetahui keluarga tanaman-tanaman tu. Itu sebenarnya penting lah dalam untuk kita buat kebun kecil kat rumah sendiri ni, untuk mengetahui keluarga tanaman tersebut. Sebenarnya kenapa kita ni, minta maaf Puan Adriana, keluarga yang sama secara good practice ialah kita tak boleh tanam sekali. Tak boleh tanam berdekatan. Ya, jadi kita kena asingkan dia. Satu letak depan, satu letak belakang ke. Jangan dekatkan mereka. Tanaman dari keluarga yang sama tak boleh ditanam berdekatan. Itulah kepentingannya untuk kita mengetahui keluarga tanaman tersebut. Kenapa kita tak boleh tanam sama keluarga bersama-sama? Okey, yang ini sebenarnya panjang cerita dia, tetapi saya bagi intro dulu sikit. Minggu depan insya-Allah saya share macam ni. Tolong ingatkan saya untuk fokus lebih pada topik ini pada perkongsian minggu depan. Kerana bila kita satu keluarga, kita tengok ni daripada perspektif keluarga manusia, keluarga kita manusia. Okey, keluarga saya, kami berlima, anak 3 orang. Keluarga kami berlima. Apabila mami masak something dekat rumah, ya, dia masak something kat rumah, contohnya tengah hari tadi mami masak nasi, sayur kangkung, itu ayam bawang. Okey, itu masakan mami tengah hari tadi. So jadi nak ke tak nak, setiap seorang daripada kami, 5 orang anak ahli keluarga kami, suka ke tak suka ke, itu yang kita kena makan. Betul tak? Itu yang kita kena makan. Kerana itu yang disediakan oleh tadi, iaitu yang isteri saya sediakan untuk lunch tadi. So sometimes ada anak-anak dia tak suka makan ayam, tak boleh, kena makan juga. Itu yang mami dah masak hari ni, itu yang kita kena makan. So itu daripada perspektif human, manusia. So jadi bagi tumbuhan juga,
setiap bila keluarga yang sama, dia akan makan benda yang sama. Dia akan makan benda yang sama. Makan di sini maksud saya ialah nutrien yang digunakan. Nutrien yang digunakan adalah nutrien yang sama. Contohlah saya tak pasti, saya tak sure, saya tak ingat sebenarnya. Contohlah kalau contohnya bendi memerlukan fosforus yang tinggi. Contoh saya pakai cakap ini bukannya fakta. Kena check balik. Contohnya kalaulah bendi tu memerlukan fosforus yang tinggi untuk menghasilkan buah, maka Roselle pun perlukan benda yang sama, fosforus juga yang tinggi untuk menghasilkan buah. Jadi bila kita tanam dia di tempat yang sama, dia akan berebut nutrien tersebut. Dia akan bersaing untuk fosforus tersebut. So jadi apa yang jadi, salah satu atau kedua-duanya akan menjadi kekurangan zat nutrien, kerana fosforus yang banyak yang diperlukan oleh kedua-dua tumbuhan yang berdekatan tersebut tak mencukupi untuk fosforus yang ada dekat dalam tanah tak mencukupi untuk kedua-dua tumbuhan yang kita tanam dekat berdekatan tadi tu. So itu adalah salah satu daripada reason dia. Dan satu lagi reason, ada 2-3 reason lagi kenapa tanaman yang daripada keluarga yang sama kita tak boleh tanam sekali. Memang panjang sikit cerita dia. InsyaAllah saya akan cerita balik minggu hadapan. Saya akan fokus pada keluarga tanaman pada minggu hadapan. Jadi ini untuk sekurang-kurangnya boleh membantu pemilihan tanaman yang tuan-puan nak tanam dekat kebun lah. So jadi kita ada planning, kita ada planning stage sebelum kita betul actual, bila kita actual growing tadi tu. Okay, so nanti insyaAllah minggu depan tolong peringatkan saya untuk kongsi lebih mengenai plant family ini minggu depan. Cara macam kita nak tentukan plant family pun boleh. Okay, saya bagi sedikit overview lagi sikit. Cara kasarnya kita nak tengok tumbuhan tersebut adalah satu keluarga atau tidak ialah dengan melihat kepada karakteristik dia, karakteristik tumbuhan tersebut. Okey, contoh tadi kita dah mula cerita pasal bendi dengan Roselle tadi kan. Okey, kita sambung cerita bendi dengan Roselle tadi. Cuba tengok bunga dia macam mana. Bunga bendi macam mana? Pernah tengok bunga bendi kan? Kalau biasa tanam mesti tahu bunga bendi macam mana. Dan cuba tengok bunga Roselle macam mana. Sama. Ya, sama. Struktur dia sama. Struktur bunga Roselle dan bunga bendi adalah sama. Macam mana rupa dia? Macam bunga raya. Cuma bezanya bunga raya, tangkai kat tengah yang ada spora tu, yang ada dia punya tu, apa nama benda tu, saya tak ingat dia punya actual term dia tu, tapi yang berjuntai kat luar tu lah, yang ada macam sebut-sebut spora ke apa kat depan tu, dia terjuntai lebih sikit. Tetapi bendi dan Roselle dia punya benda tu pendek sikit, tetapi struktur dia sama. Bunga raya, bendi, Roselle sama sahaja. Pokok kapas pernah tanam, pokok kapas renek. Ada juga saya jual pokok kapas renek, biji benih dia dekat dalam store saya. Pokok kapas juga dia punya bunga sama juga. So jadi kita boleh simpulkan bahawa Roselle, bendi, kapas adalah sama keluarga dengan bunga raya. Itu kita tengok karakteristik dia. Lepas tu selain daripada bunga, kita boleh tengok bentuk buah, kita boleh tengok bentuk daun, kita boleh tengok dia punya bentuk tanaman dia tu macam mana. Dan ada cara yang lebih tepat, 100% accurate untuk kita tahu sama ada dua-dua jenis tanaman tu adalah daripada keluarga yang sama atau tidak. Ada cara yang lebih accurate, yang lebih tepat 100%. Itu saya akan share minggu depan. Itu banyak benda kita nak kena, yang tu panjang sikit cerita dia lah. Okay, I think that is all for today. Terima kasih kerana join saya hari ini on both of platform, dekat dalam Shopee, dekat dalam platform color biru ni. Untuk tuan-puan dekat dalam platform, dekat dalam Shopee ni, boleh follow saya juga dekat platform nombor color biru tu. Boleh cari nama saya kat situ, Nazrul Azam. Tengok muka saya kat situ tu, yang aktif tu, yang tu saya lah tu. Okey, dekat tuan-puan dekat sini pula, kalau
dekat platform biru kat sini ni. Kalau jemput juga follow saya dekat dalam Shopee. Boleh type dekat sana Azam Petani OKU, type kat sana. Ataupun 3Qs Garden, 3Qs Garden, 3QS Garden, cari kat sana. Pun serupa juga, tengok muka saya tu. Itulah, tolong follow saya dekat Shopee juga. Dan apa dia, reminder minggu depan, InsyaAllah minggu depan apa bulan lah. Hari ni 16, minggu depan 23 kan. 23 September 6 petang waktu yang sama. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan. Prepare soalan tuan-puan dan puan-puan semua, nak tanya apa minggu depan boleh prepare siap-siap. Minggu depan boleh bombat me, hantar banyak-banyak soalan, sebanyak-banyak yang boleh. Terima kasih banyak-banyak kerana join saya hari ini. Terima kasih Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan rezeki dan urusan tuan-puan sekeluarga, dan saya doakan agar tuan-puan semua mendapat hasil yang baik dekat dalam kebun tuan-puan yang masing-masing. Terima kasih kerana join saya hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah, hari Sabtu 6 petang minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalif, terima kasih Khalif tolong Daddy hari ni. Okay, bye-bye. Thank you everyone. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Okay, terima kasih. Jumpa lagi.